Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar Dengar je. So, macam mana keadaan sekarang? Duduk rumah buat apa je? Ada masalah tak? Masalah tak ada je, bosan sikit. Tak. Hari kerja sebelum ni saya buat kerja cik ni lah. Ikut je flow kita macam mana. Okey, so kehadiran kita okey semua Okey, cukup. 3 orang Okey je. Untuk kelas petang ni 3 orang Okey, so dalam pembelajaran kita hari ini saya nak tekankan sikitlah pasal disiplin, tata tertib dan kerjasama lah supaya kita sama-sama dapat belajar dalam keadaan yang lebih efisien lah. So nak minta semua inilah bersedia lah untuk belajar. Okey semua ready Mic semua internet okey Ready je. Ready je. Okey, so nampak tak kat slide? Slide nampak kan? Okey, so tajuk hari ni adalah pengenalan kepada ujian visual. So tajuk Visual. ni tajuk yang penting kalau dalam bidang kita, bidang kimpalan ni. Ujian visual ni adalah salah satu ujian yang kita buat untuk mendapatkan kecacatan dalam kimpalan. So mana-mana hasil kimpalan memang kita kena buat ujian. Kalau dia sebab ujian ni ada dua kan, satu yang musnah dan juga tanpa musnah. Ujian visual ni termasuk dalam ujian tanpa musnah. So pengujian ni memang penting. Kalau tak ada pengujian, hasil kimpalan kita tak tahu sama ada buruk ataupun baik. So kita sebelum kita mula tu saya nak tanya, tahu tak apa fungsi ujian musnah dengan tak musnah? Tahu tak? Ada saya terangkan sebelum ni. Ujian musnah dengan tak musnah, macam mana beza dia? Tahu kan? Tahu cik. Soalan Ingat. kalau tahu tak ada masalah. Soalan yang kedua saya ingatkan balik. Tahu tak macam mana kecacatan boleh berlaku? Tak tahu? Okey, kalau Kita wedding tak betul je. itu adalah salah satu sebab. Itu salah satu sebab. Kalau yang mana yang tak familiar lagi, tajuk ni saya akan go through semua sekali. Sampai macam mana kecacatan boleh berlaku pun saya akan cover. Okay, so kita akan go through kepada slide kita. So, nampak tak? Okay, ini adalah pengenalan ujian visual. Nampak je. Okay, ujian visual ni adalah untuk mengenal pasti jenis kecacatan yang berlaku pada kuman dan sambungan. Pemeriksaan visual ni digunakan untuk mendapatkan kecacatan luaran sahaja. Maksudnya, apa yang ada dekat muka kerja contohnya. Ada flip. So, apa yang ada dekat luaran ni, kita boleh inspect guna visual. Dengan cara kita melihat, kita boleh tahu apa kecacatan yang ada dekat material tersebut, dekat hasil kimpalan tersebut. So, tujuan kita belajar hari ni. First, satu, jelaskan fungsi ujian visual dilakukan. Kita nak tahu fungsi kenapa kita kena buat ujian visual. Nombor dua, nyatakan jenis kecacatan. Kita nak tahu kecacatan apa yang kita boleh dapat daripada kita melakukan ujian visual ni. Nombor tiga, huraikan punca-punca berlakunya kecacatan. Macam mana kecacatan yang kita jumpa tadi boleh berlaku. Okay. So ini adalah fungsi ujian visual. Nombor satu tadi. Fungsi ujian visual adalah untuk meneliti permukaan kimpalan. So macam saya cakap tadi, benda yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, itu yang kita panggil visual. So kita boleh tengok permukaan sahaja. Yang dalam ni kita tak tahu. Sebab benda ni yang dalam ni tak terkira dengan ujian visual. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So nombor dua ialah mentafsir tahap kualiti kimpalan. Dengan kalau kita buat ujian visual ni, kita boleh tahu hasil kimpalan tu buruk ke tidak. So kualiti dia baik ke tidak. Contoh macam kat sini. Ini yang buruk, ini yang elok sikit. So yang ketiga, visual testing mempunyai kemampuan yang terhad. Kenapa saya cakap terhad? Tahu tak? Sebab dia boleh tengok
Maknanya kecacatan yang dekat permukaan je lah. Betul. Pandai Azlan. Itulah limitation dia. Itu dia punya limitation dia, terhad. Sebab kita boleh tengok apa benda yang dekat luar, dekat mata kasar je. Kalau benda tu bukan dekat mata kasar, benda yang macam kat dalam tadi saya tunjuk. Benda kat dalam ni, kecacatan dekat dalam, kita tak boleh nampak. Betul. Yang kita boleh nampak yang ada kat permukaan sahaja. Okay. Betul, Cik. Itu limitation dia. Okey, ini kita dah masuk ke topik kita yang kedua, iaitu jenis-jenis kecacatan. Okey, so kecacatan ni ada banyak. Dalam kibalan kecacatannya ada banyak. So salah satunya adalah undercut. Undercut ini dia kiranya maksudnya pengurangan pada permukaan plate yang dikimpal. So bila kita welding, bila kita nampak tiba-tiba dekat bawah besi ni ada benda yang terbakar lebih, itu kita panggil undercut. Undercut ni ada banyak punca dia. So kita go through dulu. Kita bagi yang kira basic dulu. So nombor 1, undercut. Nombor 2, keselitan sangga. Keselitan sangga ni bila kita tengok rupa kimpal kita ada macam liang-liang sikit. Bila kita welding tu kalau kita perasan dia macam berpusing. Padahal kita jalan straight, tapi masa kita jalan tiba-tiba kita nampak arkar tu dia berpusing. So bila kita ketuk, kita tengok situ ada bulat. Itu slack. Dekat tepi-tepi tak cukup makan habis, ada bulat, ada ruangan yang kosong, kita panggil slack. Okey, nombor 3, rupa kimpal buruk. Rupa kimpal buruk ni pun salah satu kecacatan. Macam mana kita nak tahu rupa kimpal buruk? Tengoklah kat gambar tu macam mana. So kita nampak yang dia punya larian tidak sekata. Lepas tu ada yang cembung, ada yang kecil, ada yang besar. Lepas tu memang kita tengok pun kita dah tahu yang rupa kimpal ni memang tak cantik. So rupa kimpal buruk, salah satu kecacatan juga. Keretakan. Okey, ni keretakan yang terdapat pada permukaan kumai di mana boleh melemahkan sambungan. So keretakan ni dia ada banyak punca. Salah satunya sebab material elektrod sejuk. Tapi mostly keretakan ni memang nampak kalau perasan kalau besi kita welding tu tak kira persediaan kita tak cukup. Kalau kita akan perasan, crack dia kita akan nampak. Dia either vertically or horizontally. Dia kita panggil longitudinal ataupun apa lagi satu? Saya pun tak ingat. Okey, tak apa, itu nanti kita tengok. So, yang seterusnya, percikan lampau. Percikan lampau ialah percikan yang banyak pada permukaan logam semasa mengimpal. So, saya nak cakap macam kalau dalam plate ni, kita tak nampak sangat sebab plate ni dah berkarat. So, kita tengok go through daripada gambar. Dalam gambar tu kita nampak percikan lampau tu macam ada sepata-sepata kat tepi-tepi, nampak macam batu-batu kecil tu. Itu adalah percikan lampau. Kalau welding dengan cara yang baik dan cara yang betul, gunakan teknik yang betul, bilangan dia punya percikan tu, sepata tu tak akan banyak. Kalau banyak, adalah problem kat situ. So kita go through lagi. Kurang pengisian. Ini saya cakap kurang pengisian ni bila kita welding dekat kawasan sini tak penuh. Nampak? Kat sini tak penuh. Bawah ni incomplete job penetration. Nampak. Dia welding belah bawah pun dia kira dia welding daripada atas ke bawah. Tapi bila dia dah sampai bawah, okey. So dia kita welding daripada atas ke bawah. Tapi bila kita welding yang first tu tak masuk. Kira dia tak tembus. Ini kita panggil incomplete penetration ataupun kurang pengisian jugalah. Tapi yang kita nak tekankan kat sini sekarang yang capping. So bila yang kat bahagian atas ni, bahagian atas kan ada dua. So bila kita welding tu kita tak dapatkan dua bahagian dengan secukupnya, dengan sempurna. So dia akan meleding ke bawah. Yang sebelah sini atas tapi yang belah sini tak cukup, dia meleding. So yang ni kita panggil underfill. Okay, so kita go through dengan punca-punca berlakunya kecacatan. Okay, ini kalau macam saya cakap tadi,
Ini yang topik ketiga lah, sebab yang tadi kita dah go through kecacatan kan. So untuk punca-punca berlakunya kecacatan ni, banyak punca. Okay, so yang first kali ni adalah untuk potongan bawah. Ini kecacatan yang pertama tadi. Yang mana saya cakap bila kita welding tu ada kesan terkorek. So kenapa boleh jadi kesan terkorek tu? So kita tengok kat sini. Menggunakan arus kimpalan yang terlalu tinggi. Bila kita punya arus kimpalan, current kita kuat sangat, dia mudah terbakar, bukan mudah terbakar, mudah melebur. So bila elektrod kita mudah lebur, dia akan senang mengkorek besi yang kita welding tu. So bila besi kita yang kita welding tu ada bahagian yang terkorek, automatik dia akan jadi undercut. Okey. Nombor 2, mengimpal dengan jarak arka yang terlalu jauh. So nak kata yang jauh ni, contoh kedudukan kita welding macam ni. Tapi elektrod kita letak jauh daripada dia punya besi. Kita kalau welding, kita tak boleh bagi dia jauh. Sebab bila kita jauhkan dia punya leburan tu tak sempurna. Dia punya cairan tu tak sempurna. Bila cairan dia tak sempurna, dia akan terkorek juga bahagian luar. Dia akan pecah dan terkorek. So, yang ketiga, pergerakan kimpal terlalu laju. Bila kimpal terlalu laju, saya akan guna plate ni je untuk buat demo. So, bila awak welding kan, okay. Kalau awak welding daripada bawah sampai atas, laju, sempat tak kita punya kumai tu nak mengembang? Tak sempat kan? So, kalau kita welding secara laju, tarik je ke atas, dia akan jadi kecil. So, bila kita tahan, main lama-lama sikit, kiri kanan ke, tahan ke, tunggu naik lama naik atas, kira lagi elok lah. Bila kita jauh daripada permukaan, memang akan menyebabkan kecacatan undercut. Lagi satu yang last kali itu adalah sudut elektrod yang salah. So bila kita welding, okay. So kita ibaratnya kita welding macam ni ke atas. Tapi kita punya elektrod macam gini, daripada atas ke bawah. Lepas tu naik atas. Boleh menyebabkan juga sebab bila kita buat atas ke bawah, yang kita bakar tu bahagian bawah, bukan bahagian atas. Kita kalau daripada bawah, kita akan bakar dan akan leburkan ke atas. So dia punya sisa tu akan jatuh ke bawah. Dan kita akan ketuk, baru ada hasil. Kalau dari atas kita buat macam tu, dia punya hasil akan jadi flat. Bila hasil dia jadi flat, ada tendensi untuk jadinya undercut. Okay, so yang kedua adalah kesulitan sangga. Kesulitan sangga ni, bila kita mengimpal pada logam yang kotor. Macam saya cakap tadi, bila kita welding, tiba-tiba kita rasa macam ada benda yang berpusing. Lepas tu bila kita ketuk, ada bulat-bulat sikit. Kira ada keliangan sikit. Itulah kesulitan sangga. So nak cakap pasal kesulitan sangga ni, okay. Mengimpal pada logam asas yang kotor. Macam tu lah. Sebab tu lah kita kena tekankan pembersihan dulu sebelum kita mulakan kimpalan. Nombor 2 adalah pergerakan elektrod yang salah. Macam saya cakap tadi lah, sama macam undercut. Kalau pergerakan elektrod yang salah, memang akan menyebabkan kesulitan sangga. Menggunakan arus yang rendah. Macam potongan bawah tadi arus yang tinggi. Kalau kesulitan sangga ni arus yang rendah. Bila arus yang rendah, kira tak sempat lebur, dia dah berpusing. Dan itu akan meninggalkan sangga. Okey, yang last kali ialah sangga tidak dibersihkan sebelum mengimpal dan yang seterusnya. So yang ini yang paling saya selalu nampak orang student-student saya buat. Bila dia welding, contohlah dia welding kan. Welding lah, tarik sini sampai sini, dia stop sini. Bila dia dah stop kat sini, dia nak sambung kan. Dia tak ketuk dulu yang ni. Dia tak bersihkan dulu yang ni. Dia tak ketuk, dia tak bersihkan guna wire brush. So bila dia tak brush, memang dia punya kesan sangga yang lama tu yang dah kering tu akan menyebabkan kesulitan sangga lagi. Okay, so kita akan go to yang seterusnya. Okay, rupa kimpal buruk. Yang ni kita tak payah cakap. Dia punya kalau kita tahu rupa kimpal buruk, memang mostly salahnya dekat welder. Maksudnya salahnya dekat pengimpal. Rupa kimpal buruk ni banyak juga dia punya ni punca kenapa jadi rupa kimpal buruk ni. So yang pertama, jarak akar tidak stabil.
jarak tak stabil. Maksudnya sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Bila kita welding, contoh kita welding horizontal. Kita welding, dia welding kejap kat sini, kejap tarik balik, kejap ke depan balik, kejap tarik balik. Boleh menyebabkan pengimpan buruk. Kelajuan mengimpal tidak sekata. Laju, slow, lama sini laju balik. Itu nombor 2. Nombor 3, mengimpal dengan arus yang salah. Okey, mengimpal dengan arus yang salah ni kita tahu lah macam mana. Contoh, elektrod tu kalau nak lebur pakai api 120. Tapi dia guna api 80. Macam mana nak lebur kan? Memang dia akan lebur, tapi dia punya pecahan tu lambat. Lepas tu dia punya bentuk hasil pun lambat. Kira boleh kata dia punya hasil tu memang takkan sempurna lah. Yang last sekali ialah ada lagi satu. Okey, mengimpal dengan elektrod yang lembab. Ni kena rajinkan juga. Mengimpal dengan elektrod yang lembab ni memang kita tak boleh nak buat. Sebab kita disarankan untuk menggunakan oven lah untuk kita bake kita punya elektrod dulu. So bila elektrod kita dah bake, dia punya dia punya material, kira dia punya macam mana saya cakap kira kandungan dalam elektrod tu kira dah cantik. Dia punya partikel kat dalam elektrod tu dah cantik, dah cukup di oven, di bake, barulah elektrod tu akan keluarkan hasil yang cantik. Bila elektrod kita lembab, memang akan menyebabkan perkara-perkara yang buruk lah. Memang hasil penyimpalan tu takkan cantik. So yang last sekali kaedah menganyam tidak sekata. So kaedah menganyam ni ada banyak. Ada yang buat tolak, ada yang buat tarik, ada yang atas bawah zigzag, ada yang buat bentuk bulan. So kalau kaedah menganyam tidak sekata ni maksudnya macam dia buat zigzag, tapi zigzag dia ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Kira tak sekata, kira dia tak konsisten dengan dia punya ni. Sebab itulah cara kita buat dulu, yang saya tekankan, buat atas 2, bawah 1, atas 2, bawah 1. So kita buat kiraan tu dalam hati je lah. Memang tak akan ada masalah. Untuk seterusnya kita nampak kat sini adalah keretakan. So untuk keretakan pula, dia punya punca terjadinya keretakan. Okey, nombor 1. Sambungan terlalu keras dan tidak mengembang atau mengecut. Hasil kimpalan akan berada dalam keadaan tegasan tinggi. So bila sambungan terlalu keras, tak kembang, tak kecut, maksudnya faham tak? Maksudnya sambungan tu terlalu keras tu, bila awak welding, dia punya hasil tu, sambungan dia tu tak sempurna. Kira ada macam saya cakap, macam yang tertulis kat sini lah, dia kembang, dia tak kembang tapi dia tak mengecut juga. So dia punya kadar tegasan tu memang akan tinggi, akan menyebabkan keretakan. Kira material tu tak cukup sambung. Kita nampak kat luar tu mungkin nampak macam cukup sambung, tapi sebenarnya dia tak complete. Kira tak cukup ni lah, tak cukup sambung. Nombor 2, kadar penyejukan terlalu cepat. Nombor 2 ni selalunya kita tengok masa awak nak hantar awak punya projek. Awak welding, awak rasa cantik, lepas tu awak terus pergi dekat, bawa guna pelayar, pergi dekat air, awak basuh kan. Lepas tu awak nak hantar cepat-cepat kan. Itu tak boleh juga sebenarnya. Benda tu juga menyebabkan keretakan. Sebab bila material kita dah terlalu panas, dia akan ada heat treatment tau kat situ. So biar je dia, bila kalau ada heat treatment, material besi ni akan dia punya grain particle dia akan menjadi sekata. So bila dalam tempoh dia nak sekata tu, kalau awak terus bagi dia dengan air, dia akan sejuk. So dia punya sifat tu akan jadi brittle, akan jadi rapuh. Magnetic particle dia akan magnetic pula, dia punya inilah particle grain dia akan jadi tak elok. So lepas ni kalau buat projek, tunggu sejuk dulu baru hantar. Okey, dengan yang last sekali dah kawah leburan tenggelam. Kawah leburan tenggelam ni saya nak terangkan, saya pun tak berapa nak faham juga sebenarnya dengan kawah leburan tenggelam ni. Tak apalah, kita go through dulu. Okey. Dan ini percikan lampau. Percikan lampau ni yang tadi kita tengok itulah percikan yang terlalu banyak.
percikan yang terlalu banyak ni dia punya yang dekat besi ni kita welding kan. Dah habis welding kita tengok kenapa banyak sangat macam jerawat-jerawat dekat tepi-tepi ni kan. Itu percikan lampau. Dia punya punca terjadinya percikan lampau ni yang pertama menggunakan arus yang terlalu tinggi, lepas tu tak sesuai dengan elektrod. Elektrod tu boleh guna api sampai 120. Dia pump sampai 200. Tapi tak ada, biasanya tak akan jadi macam tu. Memang mungkin besi yang akan rosak, kira akan tertembus ke belakang. Tapi nak cakap kat sini kalau arus yang elektrod tu boleh tampung, kita kena guna arus yang sepatutnya lah mengikut keadaan elektrod. Nombor 2, salutan bahan lakur elektrod tidak berkeadaan sempurna. Okey, so yang nombor 2 ni kita tengok salutan dia flux elektrod. Elektrod ada flux kan kat luar dia tu yang warna silver tu kan. So yang flux tu kalau perasan ada yang dia punya sifat tu ada yang dah rapuh, kita tengok dia ada warna putih-putih, lepas tu ada yang pecah-pecah sikit dia punya tu kan. Itu pun boleh menyebabkan percikan lampau. Nombor 3, jarak arkar yang tidak selaras. Jarak arkar yang tidak selaras ni kita tahulah yang macam tadi. Dia jauh daripada permukaan benda kerja. Dan juga yang last sekali, logam asas kotor. Logam asas kotor ni memang benda yang saya rasa macam tak boleh lah kalau student saya buat. Kalau sebelum welding, pastikan awak punya plate tu cantik, bersih, awak dah berus ke, pastikan benda asing tak ada lah. Kira plate tu memang cantik, tak ada masalah. Awak welding memang takkan ada masalah. Sebelum awak start, grind dulu sikit, bersihkan dulu dia punya permukaan. So yang saya rasa ni yang ada lagi sikit. Okay, kurang pengisian ni macam kita tengok yang tadi kita tengok kat gambar. Ini bahagian penetrate. So kurang pengisian dekat penetrate pun boleh jadi dia panggil incomplete penetration. Bila dekat sini nampak tak? Okey. Ini kita nampak cantik je. Tapi bila incomplete, bentuk dia akan melengkung ke bawah. Kira dia tak tembus keluar. Untuk bahagian atas pula, kurang pengisian, dia punya bentuk akan jadi macam ni, meleding. Nampak tak meleding? Dia akan meleding ke bawah. Belah sini cantik, naik je. Sampai sini tiba-tiba turun, bentuk U. Itu kurang pengisian. Dia punya punca dia, terjadinya kurang pengisian ni, bila awak attack welding ni, awak terlalu attack dekat bahagian tepi. Itu nombor 1. Nombor 2, root gap, root face, sudut dia tak betul. Faham tak? So bila awak sebelum awak welding 2 ni kan, 2 plate ni, yang belah sini awak nampak ni, root face. Root face dia kalau jarak tu tak ngam, boleh menyebabkan kurang pengisian. Sebab bila plate ni dah distort, kira distort kan, satu atas satu bawah, nanti kita tengok memang kalau kita welding pun merasa macam tiba-tiba kita welding kat sini cantik, tapi bila sampai atas kita tengok dia punya kiri kanan ni dah kecil. Itu pun jadi punca juga. Sudut elektrod yang salah, lepas tu arus timpal yang rendah. Itulah punca kurang pengisian. Okey. Alamak, ini saya sertakan jawapan ni. Okey, kejap saya stop share dulu. Okey. Untuk kuis, saya nak tanya mana? Jadi, okey. Untuk kuis, saya nak tanyalah. Azlan. Cik. Saya nak tahu 2 tujuan kita buat visual inspection ni. Tujuan visual inspection yang pertama Okey, nombor 1. untuk, Saya nak 2 je. yang pertama untuk beri kecacatan lah dalam hasil gambaran tu. Okey, apa ulang balik? Tak jelas awak punya ni. Mengenal pasti? Untuk mengenal pasti kecacatan yang terdapat Okey. pada bahan kerja lah. Okey, betul. Okey, dan yang nombor 2? Nombor 2 saya tak pasti lah, Cik. Nombor 2
Susah. Teknik. Tak ingat, Untuk Cik. okay, let's Ah. say. Untuk tujuan kita buat visual inspection ni, tadi macam saya cakap awal tu. Kita nak tengok kalau teknik pengimpal tu betul ke salah. So macam ni kita nak tahu? Kita buat visual inspection. Kita tengok, oh ini macam ni. So kita tahu punca dia apa. So dia punya tujuan adalah untuk mengenal pasti teknik mengimpal. Bila teknik mengimpal tu salah, kita beritahu dekat kita punya welder lah kan. Barulah dia tahu kat mana dia punya salah. So itulah jawapan yang kedua. So untuk Eli. Eli okey Eli? Ya, Terima okey. kasih, Cik. Okey untuk Eli, saya nak 2 kecacatan sahaja. Dua kecacatan. Kejap ni saya ingat balik. Apa? 2 saja. Apa tadi? Yang bawah tu cik, saya tak ingat apa orang panggil. Kurang? Dia panggil kurang mampat. Ke apa je? Ke kurang welding je. Sebab kita isi bila kita dah welding atas tu, jadi bawah tu dia tak isi sepenuhnya. Jadi dia tu cacat kat situ je. Kurang penembusan. Kita ingat apa? Itu kurang Ya, je. penembusan. Kurang penembusan je. Cari yang simple saja sebenarnya. Tak susah pun. Correct ada. Saya ingat. Straight ada. Saya ingat cik. Cuma nama dia saya tak ingat je. Itulah. Nanti saya bagi kertas penerangan. Kat situ awak boleh nampak semua sekali. So lepas ni awak welding, kalau ada kecacatan awak tahulah nama dia apa. Itulah nama yang paling common sekali lah. So sekejap mana saya punya ni? Okay. So inilah jawapannya tadi. Yang nombor 1 tu, tujuan visual. Untuk kenal pasti teknik mengimpal, kenal pasti kecacatan, kenal pasti bahan, kenal pasti peralatan. So kalau kita tahu apa sebabnya kita buat visual inspection ni, untuk kita kenal pastilah peralatan kita elok ke tak, mesin kita elok ke tak, bahan kita elok ke tak, elektronik kita elok ke tak, kita punya plate elok ke tak. Mengenal pasti kecacatan. Mengenal pasti kecacatan itu apa benda yang kita memang nak cari kan. So itu sahaja. Sekian, terima kasih. So Okey, Cik. okay, so Cik. Terima kasih, Cik. Sebelum saya akhiri saya punya kelas hari ini, saya akan bagi awak kertas penerangan dengan kertas tugasan sebelum saya lepas habis kelas saya akan terus bagi dekat Google Classroom. So buka Google Classroom, baca kertas penerangan tu, lepas tu jawab kertas tugasan tu. So saya akan bagi masa 3 hari lah untuk awak siapkan benda lah tu, kira tugasan tu. Tapi kertas tugasan tu tak banyak soalan. So awak boleh buat terus submit pun tak apa. Sebab saya buat dalam bentuk Google Form. Kertas tugasan tu saya buat dalam bentuk Google Form. So bila dah jawab nanti inilah terus submit je. Jangan lupa inilah mark is done lah. Untuk pembelajaran hari ni tak ada masalah kan semua kan? Tak ada soalan ke untuk tanya? Senang je kan? Tajuk dia senang kan? Okay, so Senang. kena ingat apa benda je dia punya kecacatan tu. So untuk tajuk akan datang kita akan belajar kriteria penerimaan atau penolakan hasil pengimpalan. So yang yang hari ni kita buat ni, kita cari kecacatan. Tapi kita tak tahu kecacatan tu dia accept ataupun reject. Ada kecacatan yang boleh, ada kecacatan yang tak boleh. So untuk tajuk akan datang kita akan go through dengan kriteria penerimaan atau penolakan hasil pengimpalan. So untuk kelas hari ni sampai sini je lah. So kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp saya. Kalau ada soalan yang tak faham ke, kira macam ada penerangan yang awak tak faham ke, boleh je go through daripada Google Classroom. So kalau tak ada apa-apa masalah, okeylah saya undur diri dulu lah. Nanti kalau ada apa-apa boleh kontak saya. Okey, terima kasih. Baik, Cik. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Faham, Cik.